Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di era digital ini, kita amat bergantung kepada teknologi dan internet yang dipacu oleh revolusi industri keempat dan teknologi 5G yang semestinya memberi nafas baru dalam kehidupan seharian. Namun, teknologi dan internet seringkali disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab sehingga berlaku pelbagai ancaman serta jenayah siber. Justru, semua pihak harus memainkan peranan bagi menangani ancaman dan jenayah siber. Sebagai pengguna internet, kita perlu sentiasa mengamalkan nilai murni, beretika serta saling hormat menghormati. Bina sifat kendiri yang positif di alam siber melalui etika siber yang berlandaskan prinsip rukun negara. Sempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2021 edisi Malaysia yang bertemakan Etika Siber, saya menggesa seluruh warga digital Malaysia untuk melengkapkan diri dengan ilmu keselamatan siber kerana kita adalah benteng pertahanan untuk diri kita, keluarga, masyarakat dan juga negara. Selamat menyambut Hari Keselamatan Internet 2021. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Ya, keselamatan di alam siber memang merupakan sesuatu yang kita sering dengar. Dari kecil lagi lah kita didedahkan dengan alam siber ni, alam yang kita tidak tahu di mana hujung pangkalnya. Tapi baru-baru ini ancaman di ruang internet ini menjadi semakin serius, bahkan ada yang menyebabkan kematian di negara Jerman. Jadi pelbagai ancaman baru telah pun dikenal pasti bagaimana untuk kekal selamat. Ada juga penggoda mengatakan data kita akan diberikan. Ini sangat bahaya sebenarnya. Tapi sejauh manakah kebenaran ini? Kita nak bersama dengan tetamu kita di studio untuk bercerita mengenai Safer Internet Day, Hari Keselamatan Internet 2021, Etika Siber, bersama dengan Dato' Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Dato'? Sihat, Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat tentang ancaman-ancaman yang memang pelbagai pada ketika ini, kita ada ransomware, kita ada macam-macam scam di internet dan sebagainya. Apakah isu-isu keselamatan yang keeps you up at night? Okay, terima kasih Terence. Basically, secara umumnya ancaman cyber ni adalah satu ancaman yang berlaku setiap hari. Bukan hanya di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Jadi dalam keadaan konteks kita di Malaysia sebenarnya terkawal lah. Dan di Cyber Security Malaysia kita ada satu pusat bantuan, kita panggil Pusat Bantuan Cyber 999, di mana netizen boleh laporkan sebarang insiden yang mereka lalui. Dan selepas kita dapat laporan tersebut, kita kategoriskan pada 9 kategori lah. Dan kalau tengok pada statistik tahun lepas 2020, Disember 2020, Cyber Security Malaysia telah menerima dalam 10,790 insiden yang dilaporkan kepada kami, dan yang paling tinggi sebenarnya adalah insiden berkaitan tentang penipuan, iaitu sebanyak 7,593 insiden, iaitu dalam 70% daripada keseluruhan insiden yang dilaporkan. Kemudian pencerobohan dalam 1,444, kemudian gangguan cyber pun ada dalam 596, kemudian jangkitan malware iaitu kod-kod jahat dalam 593, dan insiden berkaitan tentang kandungan di dalam alam maya dalam 170. Jadi sebenarnya insiden adalah sesuatu yang berlaku setiap hari. Jangan panik, keadaan terkawal, tapi yang penting ialah kita perlu lengkapkan diri kita dengan ilmu asas keselamatan cyber. Baik, itu bukan di antara isu-isu yang membuatkan kita tidak tidur lena seperti kata Terence tadi. Tapi hari ini kita nak berbicara mengenai Hari Keselamatan Internet 2021. Mungkin boleh terangkan terlebih dahulu apakah sebenarnya pengisian di dalamnya? Okey. Hari Keselamatan Internet, dalam bahasa Inggeris dipanggil Safer Internet Day, ringkas dipanggil SID, adalah satu acara global yang disambut di seluruh dunia. Dalam lebih kurang 170 negara menyambutnya pada setiap tahun. Yang uniknya SID ni atau Hari Keselamatan Internet ni, dia disambut pada hari kedua, minggu kedua, bulan kedua setiap tahun. Hari ini? Jadi hari ini adalah
hari ini untuk tahun ini jatuh pada 9 Februari. Ya. Jadi bulan Februari, bulan kedua, minggu kedua, iaitu minggu kedua daripada bulan Februari dan hari kedua itu hari Selasa. Jadi hari ini sebenarnya adalah untuk tahun ini adalah Hari Keselamatan Internet 2021 peringkat global dan juga di Malaysia. Jadi itu adalah satu acara yang kita sambut sebenarnya bertujuan untuk mempromosi penggunaan internet yang selamat. Dan juga pada masa sama kita nak pupukkan kesedaran tentang keselamatan cyber supaya kita faham tentang isu-isu yang berada di alam maya ni dan berhati-hati dan berwaspada dan be safe bila kita berada di alam maya. Jadi untuk tahun 2021 ni apakah tema sambutannya, Datuk? Okey. Tahun ini kita memilih tema etika cyber. Ya. Untuk makluman veteran, basically acara ini sebenarnya dah lama sejak 2004 ya, dimulakan oleh sebuah institusi namanya INSAFE daripada Kesatuan Eropah. Di Malaysia pertama kalinya diadakan pada 2010 dan diteraji oleh Cyber Security Malaysia. Dan pada tahun 2015 kita mengadakan tema yang bersifat localized sebab sebelum ini dia ada satu tema khas untuk tingkat global. Dia kata together for a better internet, maksudnya bersama ke arah internet yang lebih baik. Tapi untuk Malaysia kita bermula daripada 2015 kita ada tema-tema kita tersendiri mengikut konteks dan suasana keadaan negara kita. Dan untuk tahun ini kita memilih etika cyber, ethics, knowledge and awareness dalam konsep untuk memupuk satu budaya yang positif dan berhemah bila mana kita berada di alam maya. Itu yang penting. Jadi tadi etik, teknologi dan juga knowledge. Etika, E-E-T-I, etika. Kemudian K, knowledge. Dan A, awareness. Dia ada tiga elemen. Tiga elemen penting. Sebab antara isu-isu di alam cyber sekarang ni, kita lihat sejak COVID-19, ramai orang mula beralih daripada apa orang kata fizikal kepada alam maya. Betul. Maksudnya kita mula mesyuarat secara maya, kita beli pun secara maya, PDPR belajar pun secara maya, berhibur pun secara maya, makin banyak orang tengok movie online dan sebagainya. Betul. Jadi semuanya secara maya. Dan kalau saya ikut statistik daripada MCMC, berdasarkan statistik 2020, kajian mereka mengatakan bahawa 88.7% penduduk Malaysia adalah pengguna internet. Dan daripadanya 28.6% adalah orang yang menggunakan internet antara 5 hingga 12 jam sehari. Jadi penggunaan internet sangat tinggi khususnya ketika PKP ini. Jadi ini menyebabkan ada isu-isu, risiko. Bila mana kita berada di alam maya, ada risiko contohnya mungkin isu penyalahgunaan teknologi untuk benda-benda yang tidak baik. Mungkin kita abuse orang dan sebagainya. Mungkin juga kita sendiri tidak mengamalkan amalan terbaik, memudahkan kita diserang ke, diancam dan sebagainya, diganggu dan sebagainya. Jadi di situlah kita rasa keperluan dengan ramainya menggunakan internet, perlunya kita menekankan aspek etika cyber itu, iaitu etika, etik, K, knowledge, A, awareness. Jadi ini tiga elemen penting di dalam konteks etika cyber untuk kita budayakan dalam masyarakat netizen di negara ini. Okey. Selain daripada etika, apa lagi pengisi atau program? Kita tahu sebelum-sebelum ini memang terdapat pelbagai acara yang diadakan bersempena dengan Hari Keselamatan Internet. Tapi tahun ni PKP pula sekarang. Bagaimana programnya? Dia memang mencabar sebab selalunya kita ada acara secara fizikal. Tapi pada tahun ini kita buat secara maya. Jadi dalam konteks tahun ini etika cyber itu kita adalah beberapa program yang dibuat banyaknya secara maya. Kita ada hashtag #MyEtikaCyber sebagai satu kempen. Kemudian kita panggil cyber safe. Cyber Safe ni stands for Security Awareness for Everyone. Sebahagian dari komponen part of dalam kata Hari Keselamatan Internet ni, Cyber Safe Online Series. Dalam tu kita ada webinar, kita ada sesi wacana, dialog dan tapi semua cara maya.
Ya, tapi pelbagai topik ya. Jadi banyak topik yang kita akan bincang, isu-isu bully cyber, isu-isu penipuan dalam talian dan sebagainya lah. Dan oleh pelbagai pemegang taruh ya, daripada industri, akademia, komuniti dan sebagainya. Malah semalam saya mempengerusikan mesyuarat penyelarasan SID 2021 yang pertama, dan dalam tu kita dapat panggil ramailah institusi daripada sektor awam, sektor swasta dan juga daripada komuniti. Komuniti ni banyak ada contohnya kita ada daripada ISOC, Internet Society, kita ada MCCA, Cyber Consumer Association dan pelbagainya, NCWO wanita pun ada dalam tu. Ya, kita kumpulkan bagaimana masing-masing memfokuskan untuk mendidik, melakukan program-program bersama rakan kolaborasi untuk kita targetkan ataupun sasarkan kepada kumpulan sasar ini agar mereka didedahkan dengan topik-topik berkenaan tentang etika cyber. Selain daripada itu, kita ada juga program kita panggil Cyber Safe at School. Di mana kita ada engagement dengan melalui Kementerian Pelajaran, kita mendidik anak-anak kita lah, anak pelajar-pelajar sekolah tentang etika cyber. Begitu juga di peringkat universiti. Dan Cyber Security Malaysia, kita ada satu portal yang kita panggil Cyber Safe Portal, iaitu www.cybersafe.my. So di dalam tu kita telah membangunkan pelbagai kandungan, poster, banner dan sebagainya, ya, konten-konten yang menyentuh tentang etika cyber, supaya mereka boleh download free. Ya, kita boleh galakkan mana-mana institusi, ya, community association ke even government dan boleh download, tak perlu bangunkan konten dah. Konten dah ada free of charge. Ya, yang kita gunakan dalam konteks nak menyebarluaskan pembudayaan etika cyber. Ya, jadi ini antara, dan kita juga ada buat pada kita panggil seni lukis doodle art. Seni di galeri live Cyber Safe kita di Cyber Safe Jaya. Jadi ini ada pelbagai lah. Kita nak cuba mempelbagaikan supaya dia menarik dari segi kaedah penyampaian. Sebab isu cyber ni isu macam orang kata macam isu teknikal. Jadi kadang-kadang orang tak berani. Jadi kita nak menceritakan sebenarnya ia adalah satu benda yang mudah. Ia merupakan sebahagian daripada hidup kita. Ya, sebab kita menggunakan internet, kita ada gadget. Tidak, boleh kata hampir ke semua ada gadget sekarang. Jadi yang penting bagaimanakah kita berhemah, bertanggungjawab bila mana kita berada di dalam talian. Betul. Dan kebanyakannya bukan saja bersifat teknologi tapi juga etika kita sebagai manusia. Macam Datuk sebutkan tadi, ada isu gangguan melibatkan penggunaan teknologi. Jadi gangguan ni semua bukanlah suatu yang high tech. Benar. Dia very low tech. Ya, sebab bila kita sebut tentang teknologi digital, dia bukan hanya pasal teknologi. Sebenarnya it's about human. It's about manusia. Ya, kita yang menggunakannya. Jadi sangat penting dalam konteks etika cyber. Konsep dia, kenapa kita juga memilih etika cyber? Dua benda penting. It's about how do we act online. Bagaimana kita bertindak bila mana kita berada dalam talian atau alam maya. Contohnya, apa yang kita tulis, apa yang kita kongsi, apa yang kita download. How do we act online yang terbaiknya. Jadi penting untuk kita memastikan suasana alam maya yang sihat, yang ceria, yang sejahtera. Itu satu, how do we act online. Satu lagi satu lagi elemen yang penting ialah isu self monitoring. Kawalkan diri. Bila kita berada di alam maya, kita berhubung dengan orang, kan, secara maya lah, kan. Tapi kita kena hormat dia. Ada kepertanggungjawaban. Ya, kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ya, ada respect. Etika tu ada. Jadi benda-benda ni kita kena budayakan. Dan kita perlu ada kesedaran. Ya, dengan mengambil kira bahawa kita perlu juga faham ada ancaman di luar. Sebab itu kita kena ada knowledge, ilmu pengetahuan. Betul. Ya, supaya kita ada asas untuk kita mengurus ancaman-ancaman cyber tadi. Jadi kalau itu ya, dengar tu kepada para pengguna yang suka berselindung di sebalik identiti palsu. Ini nasihat untuk anda. Cyber. Sebenarnya kami tahu siapa anda. Muka susah sangat pun. Jadi apapun, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama kami dan membudayakan etika penggunaan teknologi cyber dengan sebaik mungkin. Dan kepada anda semua, sama-samalah bersama dengan kami hari ini untuk menyambut hari ini, akan memberi bukan saja pendedahan tetapi juga pengetahuan tentang bagaimana untuk menjadi lebih selamat di internet. Ya, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali semula dengan pengisian yang lebih banyak. Jadi jangan ke mana-mana.